إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebenar-benar kalam ialah kalamullah, sebenar-benar perkataan ialah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat itu tempatnya dalam neraka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah ditanya, "Wahai imam, apakah ilmu yang paling patut kita mengaji?" Imam Ahmad kata mengaji hadis. Sebab apa Imam Ahmad? Kerana banyaknya bid'ah pada zaman itu. Pada zaman Imam Ahmad dah banyaknya bid'ah, maka Imam Ahmad kata kena mengaji hadis. Sebab biasanya ahli bid'ah ini dia tak ikut hadis Nabi SAW. Jadi perbuatan dia semua dia ikut hawa nafsunya, dia ikut tuan gurunya, syekhnya. Dan bila ditanya daripada mana kamu dapat amalan tersebut, aku dapat amalan tersebut daripada tuan guruku. Tuan gurumu dapat daripada mana? Dapat daripada mimpinya, dapat daripada tok guru syekhnya. Jadi kita kata itu yang tidak bertepatan dengan Nabi SAW. Maka kita lihat pada zaman sekarang banyaknya orang melakukan perbuatan bid'ah kerana jauh daripada petunjuk Nabi SAW. Lepas tu Nabi setiap kali khutbah dia akan mulakan dengan ucapan saya tadi, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebenar-benar perkataan ialah kata-kata Nabi, kata-kata Allah Subhanahu taala, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi sebut lepas tu, fa inna syarrul umur, seburuk-buruk perkara ialah muhdatsatuha, perkara yang dibuat-buat dalam agama. Seolah-olah Nabi nak bagi tahu bahawa siapa tak ikut Quran, siapa tak ikut hadis, dia akan buat perkara yang baru dalam agama. Sebab itulah Nabi SAW memuji orang yang mengaji hadis. Nabi SAW ada hadis yang sahih, Nabi kata naddarallahu imra'atan, atau naddarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha fawa'aha fa'addaha kami sami'aha farubba hamil fiqhin laysa bifaqih farubba hamil fiqhi man huwa ila man huwa afqah man huwa afqah minhu. Nabi kata akan bercahayalah wajah-wajah orang yang mengaji hadis. Sami'a maqalati, mendengar perkataanku, fahafidhaha, dia hafalnya, fawa'aha, kemudian fahamnya, fa'addaha kama sami'aha, kemudian sampaikannya sebagaimana dia hafaz tadi. Farubba hamil fiqhin laysa bifaqih, kemungkinan orang yang hafal tu bukan dia faham sangat hadis tersebut, tetapi dapat juga ganjarannya. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqah minhu, kemungkinan yang dibagi itu orang yang mendengar tu lebih pandai daripada orang yang menyampaikan, tapi tetap juga orang yang menyampaikan itu lebih dapat ganjaran daripada mempelajari hadis Nabi tadi. Dan alhamdulillah kita sekarang Ustaz Fadil sedang mengajar kitab Riyadhus Salihin. Maksud Riyadhus Salihin tu apa puan-puan? Rahimakumullah. Oi, baca kitab tak tahu maksudnya Riyadhus Salihin. Riyad tu daripada perkataan maksud raudhah. Raudhah tu taman. Jamak dia riyad. Jamak dia riyad. Ni raudhah tu taman. Jamak dia riyad. Plural dia riyad. Salihin ialah plural kepada salih. Seolah-olah dia nak bagi tahu ini taman-taman orang yang saleh, iaitu kalau kita duduk dalam hadis ni, ikut amalan hadis ni, maka kita seolah-olah berada dalam taman-taman orang yang saleh, iaitu orang saleh dia akan bersikap dengan apa dalam hadis ni. Al-Imam Nawawi rahimahullah, kitabun qayyim, kitab yang sangat bagus dan kitab yang paling banyak dibaca oleh orang ramai. Namun ramai yang baca tapi ramai tak khatam. Sebab ngaji sini sikit, ngaji situ sikit, ngaji sini sikit, Lepas tu mengaji ni, syarat mengaji dia mesti apa dia? Ada 6 syarat mengaji. Dia mesti ada sabar, tul, masa yang panjang, musahabatul tullab, bersama dengan guru. Lepas tu kena ada al-himmah, ulul himmah, kesungguhan yang tinggi, kena ada ekonomi sikit. Nak beli kitab kena ada duit sikit kan, ulul himmah. Lepas tu kena tahan dengan segala bentuk kedugaan. Sebab itulah wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bernasihat-nasihat dalam kebaikan dan nasihat dalam kesabaran. Kesabaran dalam nak belajar. Tak semua orang boleh hadir dalam setiap kelas, betul tak? Kadang-kadang anak sakit, kadang-kadang ada birthday, kadang-kadang ada anniversary saya yang ke-10 Ustaz. Jadi tak dapat datang kelas, nak ada makan kat luar.
Jadi alhamdulillah, kita sekarang kita sambunglah kitab kita. Kita dalam babus sabar, betul tak? Kitabus sabar. Apa maksud sabar? Apa maksud sabar? Sabar loh, sabar itu bukan maksud. Sabar apa maksud dia? Redha dengan sabar dua benda yang berbeza. Sabar wajib, redha sunat. Kata ulama. Berserah, tawakal dan benda lain dah, nombor tiga. Sebab tu kita bila mengaji, kita mesti tahu ta'rifan itu dengan tepat. Sabru itu maksudnya, sabar itu habsun nafsi, menahan diri daripada tasakhut, daripada mengucapkan benda yang tak elok, marah atas keadaan yang berlaku, sama ada dengan mulut ataupun dengan perbuatan. Maksudnya kalau diluahkan dengan mulut dan diluahkan dengan perbuatan, maka kat situ dah tak kira sabar lagi dah. Kalau dia tahan dalam jiwa dia, itu maksudnya sabar. Contohnya, nak pergi kerja, dah siap cantik ni, nak pergi kelas, tiba-tiba anak kita tumpahkan pakaian. Selagi tak keluar perkataan, selagi tak keluar perbuatan dengan tangan, selagi itu kita dikira sebagai musabar. Dah keluar aje, wah asam ke, atau kita bawa kereta dekat, tiba-tiba orang potong dekat tol LDP tu, celaka betul. Dah celaka, dah hilang sabar dah, tak kira sabar dah. Ataupun dia telefon dia, tiba-tiba dia marah, sudah nampak handphone, pang, dah kira tak sabar dah. Ataupun ambil pinggan, gerung, letak atas meja, kuat-kuat, pernah lah, macam tu. Itu dah tak kira sabar dah. Dia kata sabar. Saya sabar lah ni. Dia letak macam tu. Itu bukan sabar. Kalau tak sabar, saya dah pecah dah pinggan. Bukan. Itu kira tak sabar juga. Sebab tu sabar menahan mulut dan daripada menahan tangan, perbuatan, daripada melakukan perbuatan at-tasakhut, kemarahan di atas situasi yang berlaku. Sabar ni ada berapa tempat? Pertama, ada 3 jenis sabar. Sabar dekat mana? Ini dah hadis ke-45. Sabar dalam, ada 3 tempat kita kena sabar. Sabar dalam mentaati Allah, maksudnya sabar dalam membuat arahan Allah, melakukan arahan Allah. Sabar dalam meninggalkan perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Yang ketiga, sabar dalam qada dan qadar. 3. Orang kita selalu sabar dalam qada dan qadar je. Sabar. Tapi pagi tadi subuh tak semayang, dia tak sabar lah sebenarnya. Orang kita bila sebut sabar, dia hanya kaitkan sabar itu dalam perkara-perkara yang qada dan qadar saja. Kereta accident, apa duit tak masuk ke, bonus tak dapat tahun ni ke, itu kata sabar, ini qada dan qadar. Tapi dalam mentaati Allah, dia tak sabar. Sebab itulah sabar tu ada 3. Sabar itu pertama, sabar dalam mentaati Allah. Sabar nak bangun subuh, sabar nak berhijab dengan hijab yang Islami, bukan senang. Betul tak? Kau ni apa, berkelubung ni macam apa je, setengah orang nak berubah. Sabar dalam meninggalkan perkara yang haram. Yang ketiga, sabar dalam qada dan qadar. Ini 3 tempat yang kita kena sabar. Apa hukum sabar? Apa hukum sabar? Sabar hukumnya wajib. Orang kita selalu bercampur sabar dengan redha. Apa beza redha dengan sabar? Redha tak empas. Redha pasrah. Pasrah tu apa pula? Pasrah tu mengalah. Adakah mengalah itu maksudnya sabar? Redha? Perkataan mengalah tu tak kena tempat dia. Sabar tu macam ni. Saya bagi satu situasi. Dia bawa kereta, sekali kereta dia pancit. Dalam hati dia marah ni, dalam hati dia marah sangat. Nak cakap tapi dia tak cakap. Dia tahan. Sabar. Dalam hati tu sebenarnya bergelegak tu. Itu sabar. Dia tak cakap apa-apa pun mulut dia. Redha ni pancit, dia senyum. Allah, pancit pula.
Semalam baru tukar tayar, hari ni pancit pula. Dia betul senyum. Yang ni redha. Ya, ada orang macam ni. Ada orang macam ni. Subhanallah. Ada orang macam ni. Dia buat kereta accident, dia gelak. Allah. Accident. Baru semalam aku beli kereta ni accident, dia gelak. Ada orang macam ni? Subhanallah ada. Ada, subhanallah ada. Tapi tak ramai. Sebab tu kita redha makamnya sunat. Sunat redha lagi tinggi. Sebab tu dia kalau ikut kaedah ulama' kata paling rendah sekali sabar, yang kedua redha, yang ketiga syukur pula. Dan accident tu alhamdulillah accident. Maksudnya alhamdulillah accident dia kena kat kereta je, kalau aku yang mati. Nampak? Tahap ketiga ni lagilah susah. Sebab tu kita dia 3 level yang berbeza. Pertama, sabar. Sabar ni wajib. Apa yang kurang daripada sabar, dia berdosa. Dan sabar itu kata ulama inda sadmatil ula. Dan lalu ke hadis tu, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu pada permulaannya. Pernah dengar hadis tu? Dah lalu kan? Pasal perempuan kat kubur tu, Nabi kata sabarlah. Kata kau tak tahu apa perasaan aku, kau tak tahu apa semua. Lepas tu bila orang cakap itu Nabi dah, lepas tu dah lama dia kata, minta Rasulullah minta maaf lah, aku dah sabar sekarang. Nabi kata la innamas sabru inna sadmatil ula. Punya sabar tu masa mula-mula kena tu baru dah sabar. Itu maksudnya sabar. Dah lama 3 hari tak kira sabar dah. Sebab fitrah manusia 3 hari memang dah lega. Yang sabar yang ambil pahala tu pada mula-mula ketika terkena tu. Kalau mula-mula dah sebut celaka, dah sebut god damn, dah sebut oh shit, apa semua, dah terkeluar, tak dapat pahala sabar tadi dah. Lepas tu yang kedua redha. Lepas tu makam redha. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala suruh bersabar. Fasbiru wasabiru ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu fattaqullah. Wahai orang beriman, bersabarlah dan latih diri kamu untuk bersabar. Warabitu, dan bertahanlah atas hukum Allah ni. Fattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Adapun redha, Allah Ta'ala tak nak sebut dalam Quran redhalah kamu. Tapi Allah Ta'ala puji orang yang redha dalam Al-Quran. Sebab itulah ulama' kata sabar itu wajib kerana ada arahan daripada Allah Ta'ala. Adapun redha itu hukumnya sunat. Okey? Ini kita kata mukaddimah penting sebelum kita nak masuk dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Mari kita baca hadis yang ke-45 Betul tak? 21:45 kan? Ya. Saya dia punya hadis dia. Ni play substitute play substitute lambat sikit lah. So kita hadis ni kita ada tanggungjawab yang besar kepada Allah Ta'ala. Jadi kita tak boleh nak syarah hadis tu ikut sedap kita. Setengah ustaz dia goreng ni, dia bagi kitab tu dia goreng pagi sampai petang dia goreng. Kita tak nak goreng-goreng. Hadis ni ittaqillaha wasbiri, dah lalu hadis tu. Dia laisa syadid. Asyadid
Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hadis yang seterusnya, Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ke-45, dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu an. Siapa Abu Hurairah? Nama sebenar dia apa? Nama sebenar dia kucing. Itu gelaran dia bapa si kucing kecil. Sebab apa dia suka sangat kucing Kalau kita baca kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sampai dalam jubah dia pun letak kucing sebab sayang. Tapi sebenarnya nama sebenar dia apa? Tak ingat. Siapa jawab betul saya bagi air ni ala fonte satu. Abu Hurairah. Sekejap. Internet ulama khilaf tentang nama ni. Sebahagian ulama kata ada sampai 30 nama orang khilaf. Sebab betapa famousnya nama gelaran dia, sampai orang lupa nama betul dia. Betul tak? Macam setengah-setengah artis kan, kita kenal nama Meme, tak kenal nama betul dia. Meme, orang kenal nama Meme, apa nama betul dia tak tahu pun. Ella, siapa tahu nama sebenar Ella? Tahu? Jadi orang khilaf, Ella nama sebenarnya apa? Rozila lah, Suhaila lah, Marila lah, apa semua. Jadi sebab itulah orang tak kenal, sebab orang kenal nama gelaran lagi. Macam tu juga Abu Hurairah. Abu Hurairah ni, itu dah panggil kunyah. Bahasa Arab panggil kunyah. Kunyah ni apa? Eja dia macam kunyah, K-U-N tolak Y-A-H. Kalau baca, kalau tak baca tak betul, jadi kunyah. Tapi sebenarnya kunyah. Kunyah ni apa? Kunyah ni ialah sunnah Nabi SAW, iaitu kita letak gelaran abi ataupun ummi terhadap seorang tu. Biasanya dia letakkan abi itu kalau dia ada anak lelaki dia yang pertama. Kalau ada anak lelaki lah, contohnya Abu Abdillah, Abu Abdillah, Abu Abdul Rahman. Anak lelaki dia pertama nama Abdul Rahman, dia letak Abu Abdul Rahman. Kalau perempuan macam tu juga, Ummu Abdillah, Ummu Abdul Rahman, Ummu Atiyah. Saya anak pertama saya perempuan, nama dia Asma. Jadi saya Abu Asma. Sepatutnya letak anak saya yang Sufyan tu, tapi anak saya yang Sufyan tu dia keluar lambat sikit. Jadi orang kenal saya dengan Abu Asma. Contoh juga Ummi, contohnya. Sebab tu lah bila letak nama anak tu, biar letak nama macam Arab-Arab sikit. Kalau kata takkan Abu Shumaikal, tak sedap bunyi dia. Betul tak? Letak Abu Shumaker, bunyi tak sedap. Betul letak nama anak tu biar ada Arab. Jadi kita Abu Abdul Rahman, Ummu Abdillah, Ummu Aiman. Yang ni sunnah. Sebab apa sunnah? Kerana pada ucapan ini dia menimbulkan perasaan sayang lebih kepada anak tersebut, ikatan yang kuat. Yang kedua, kalau yang tak ada anak lagi, seumpama itu satu ucapan doa supaya dia ada anak. Tapi boleh juga gelaran Abu ni diberi kepada orang yang dia ada sikap-sikap yang tertentu. Contohnya macam Abu Hurairah, dia suka kucing kan, jadi Abu Hurairah, dapat gelaran Abu Hurairah. Seperti Ali radhiyallahu anhu digelar sebagai Abu Turab, bapa tanah. Tahu tak kisah sebab apa Abu Turab ni? Satu hari dia ada clash sikit dengan Fatimah. Biasalah, sahabat pun ada clash dengan bini dia. Bila dah clash tu, dia rasa nak hilangkan dia punya tension dia pergi masjid, dia tidur atas tanah macam ni. Ali nak hilang tension lah kan, bergaduh dengan bini. Jadi masa tu tak ada kedai kopi, tak ada kedai mamak, minum ajak, minum teh tarik apa semua, tak boleh. Jadi dia lepak masjid. Dia tidur, akhirnya dia tidur atas tanah. Nabi kata, ya Abu Turab, bangkit, jangan tidur atas tanah. Itu panggil Abu Turab. Turab tu maksudnya tanah. Ini Abu Hurairah. Nama sebenarnya Abdul Rahman bin Sakhar. Abdul Rahman bin Sakhar. Abdul Rahman bin Sakhar. Tulis nanti next class saya Ustaz Fadil tanya. Abdul Rahman bin Sakhar. Abdul Rahman bin Sakhar ni dia masuk Islam lewat tahun 6 Hijrah baru dia masuk Islam. Maksudnya lepas dah lebih kurang 19 tahun Nabi dakwah, barulah dia masuk Islam. Tetapi kelebihan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia ialah sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan ramai orang dia kritik ini. Dia kata aktsar Abu Hurairah. Abu Hurairah ni banyak sangat riwayatkan hadis. Kalau Abu Hurairah kata, dia pun bagi alasan. Dia kata aku banyak hafal hadis sebab apa? Orang Muhajirin, orang Ansar dia banyak ladang. Jadi mereka sibuk dengan ladang-ladang mereka. Orang Muhajirin pendatang. Orang pendatang biasanya buat apa? Bisnes kan? Orang bisnes datang, orang Kemboja datang Malaysia buat bisnes jual kain. Orang Bangladesh datang Malaysia jual kapet. Orang Indonesia buat kita jual ayam penyet. Betul tak? Dekat sini dia buat bisnes. Nanti dia orang maju. Itu juga orang Muhajirin daripada Mekah tu pergi ke Madinah buat bisnes. Akhirnya dia
maju. Akhirnya mereka sibuk dengan dia punya bisnes dan juga ladang-ladang, dan dia tak mengaji sebanyak mana Abu Hurairah. Adapun Abu Hurairah kata, aku ni mengaji, aku ni atlubul ilm ala shibi'i batni. Aku ni mengaji ilmu dengan kelaparan perutku. Maksudnya dia tak buat apa-apa, dia mengaji dia kerja dia sampai dia lapar sangat. Pernah sekali berlaku dia sampai lapar sangat, dia terlipat-lipat badan dia sampai dalam Masjid Nabawi sebab orang kata dia ni kena rasuk dengan racun, kena rasuk. Siapa orang ruqyah dia? Dia kata aku tak kena rasuk jin lah, kata. Orang jampi ruqyah, dia kata aku tak kena rasuk jin lah. Pernah sekali dia terlampau lapar Abu Hurairah ni satu hari, tapi Abu Hurairah ni dia bagus. Dia tak minta-minta. Kita lalukan hadis tu, wa may tasabar yusabbirullah. Pernah lalu hadis kan? Siapa yang bersabar tak minta-mintakan Nabi. Dia berkata wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang rasa kaya pada diri dia, Allah Taala akan bagi kecukupan padanya. Wa may tasabar yusabbirullah. Siapa melatih pada diri bersabar, Allah Taala akan bagi dia kesabaran. Maksudnya Nabi tak ajar kita minta-minta. Abu Hurairah dia satu, dia lapar sangat tapi dia tak minta. Cuma dia ada teknik dia. Dia nak bagi orang, nak bagi dia makanan. Dia kata, aku akan pergi rumah sahabat dan aku akan tanya ayat Quran. Semoga-moga bila aku tanya orang tu faham. Dia tengok muka aku lapar, dia akan bagi makanan. Nampak strategi dia. Dia tak minta terus sebab dia tahu. Dia minta-minta. Wa may yasta'fif yu'ifahullah, kan? Sebelum ni kita lalu hadis ni. Siapa yang yasta'fif, menahan diri daripada meminta-minta, Allah Ta'ala akan bagikan kemuliaan pada dirinya. Lalu dia pun pergi rumah Abu Bakar As-Siddiq. Dia tanya tentang satu ayat. Apa maksud Abu Bakar As-Siddiq? Apa tafsir ayat ni? Sedangkan Abu Hurairah kata, aku lebih faham tafsir ayat tu daripada Abu Bakar tu sendiri. Tapi aku saja tanya dia. Semoga-moga Abu Bakar faham tentang aku bahawa aku ni lapar. Rupanya Abu Bakar dia bagi jawapan tu, dia diam. Abu Bakar tak perasan yang dia lapar. Akhirnya Abu Hurairah pergi ke rumah Umar pula, tak jadi. Dia pergi rumah Umar pula. Dia tanya ayat yang sama. Umar pun tak faham. Dia bagi jawapannya. Oh, tafsir ayat ni sekian, cukup. Dia tak dapat perasan yang Abu Hurairah tu sedang kelaparan. Akhirnya dia pergi siapa? On the way dia jumpa Nabi SAW. Nabi SAW kita tahu dia, dia orang yang paling penyayang, orang yang paling faham tentang sahabatnya. Hatta tapak kaki sahabat kat luar pun dia tahu dah ni siapa yang datang. Itu Nabi SAW. Betul Nabi SAW kata, Nabi dah dapat anggap dah dia lapar, tapi Nabi tak cakap apa-apa. Dia kata, meh kat rumah aku ada satu bekas susu. Abu Hurairah pun dia happy dah, cantik, bekas susu ni aku punya lah ni. Rupa-rupa Nabi kata apa? Bahagi-bahagikan kepada ahlu suffah. Allah, tolong bahagikan susu ni kepada ahlu suffah. Ahlu suffah ni yang duduk dekat Masjid Nabawi tu, dekat bahagian belakang rumah Nabi tu. Kalau kita pergi Masjid Nabawi, ada satu bahagian dia naik tinggi sikit. Perasan tak? Kalau yang ni makam Nabi, ni rumah Nabi, yang ni apa tu, Raudah. Kat belakang ni ada satu tempat dia panggil tinggi sikit, dia punya daripada lantai biasa. Itu tempat rumah ahlu suffah dulu. Tak ada fadilat sembahyang kat situ. Orang kita berebut-rebut nak sembahyang kat situ, tak ada fadilat langsung naik kat situ. Sembahyang saf pertama lagi afdal. Tapi kita kata itu dulu tempat ahli sufah duduk. Ahli sufah ni miskin, sama juga macam Abu Hurairah. Mereka ni tak ada pekerjaan, tak ada bisnes apa semua. Kerja mereka mengaji je. Mengaji, baca Quran, hafal Quran, mengaji hadis, belajar hadis, hafal hadis apa semua. Akhirnya Nabi kata bagikan benda ni kepada ahli sufah. Masa tu ahli sufah lebih kurang 30 orang. Bekah dia besar-besar ini je bekah dia. Abu Hurairah kata tak ada can aku. Abu Hurairah kata tak ada can. Tapi sebab apa? Ini kepatuhan dia kepada Nabi SAW. Kita lihat sahabat, dia lapar, dia terlampau sangat lapar, dia terlampau apa. Tapi bila Nabi kata bahagi-bahagikan kepada orang lain, dia tak minum dulu. Kita ni asal dapat apa, kita masuk poket kita dulu. Kalau kat masjid tu, kalau buat kenduri-kenduri, potong-potong, satu untuk masjid, potong-potong, satu masuk plastik. Masjid kan tempat kasih gambut lah. Saya tak nak bagi tahu lah masjid mana. Lala orang kat luar, besar sikit sangat daging ni, korek-korek daging korban, kuah je tinggal. Rupanya semua dah masuk dengan supik masing-masing, dah masuk plastik masing-masing dah semua. Ini kita kata para Abu Hurairah kepatuhan kepada Nabi SAW, dia bahagi-bahagikan juga. Masa bahagi tu pandang muka Nabi, Nabi pandang dia balik. Nabi sebenarnya tahu dia pun lapar juga. Dia bawa bagi tuang, seorang minum, semua kenyang. Bila semua dah habis, Abu Hurairah tengok banyak lagi. Ini barakah Nabi SAW, iaitu satu bekas yang kecil boleh muat semua kenyang. Akhirnya daripada Nabi tersenyum kat dia, seolah-olah Nabi nak kata, lihat inilah ada sebenarnya bahagian untuk kamu. Itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia hafal hadis lebih banyak beribu hadis dia hafal, lebih kurang 2000 lebih hadis berbanding dengan para sahabat yang lain.
Lepas tu ini kelebihan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mula-mula miskin, dulu dia kerja dengan seorang perempuan, kerja dia angkat barang, jadi kuli perempuan tu. Lepas dia jadi alim, dia mengaji dengan Nabi SAW. Lepas tu Umar lantik dia jadi gubernur, jadi qadi dekat Mesir masa tu. Jadi qadi dekat Mesir ke Syam? Mesir. Sehingga kan lepas tu dia kahwin pula dengan bos dia dulu tu. Dia kata, aku tak sangka aku kahwin dengan bos aku balik. Sebab tu ini kita kata, nak ajar kepada kita bahawa kalau kita ajar anak kita dengan ajaran agama betul-betul, jangan risau tentang dunianya. Jangan risau tentang dunia, tentang barakallahu. Kadang-kadang orang belajar agama ni tak ada sijil pun Allah Ta'ala akan naikkan. Adakah Allah Ta'ala akan menghina orang yang belajar agama? Wallahi tidak. Tengok Ustaz Ali contohnya, dia tak dengar, kita boleh puji dia. Ustaz Ali, dia masuk Universiti Al-Iman. Ustaz Al-Iman tu bukan Malaysia tak pernah iktiraf dia. Universiti tu 9 tahun dia duduk situ mengaji. Tak ada, balik sini tak dapat sijil. Tak ada sijil, tak boleh. Tak laku sijil nak kerja kat mana-mana. Tapi ilmu yang dikuasai, Masya Allah, sekarang ni dia mengaji, mengajar sana sini, apa semua dapat duduk tempat dalam masyarakat. Allah Ta'ala tidak akan menghinakan orang yang mengaji. Sebab itulah ketika satu puak datang jumpa Nabi SAW, puak Bani Qais datang daripada Bahrain jumpa Nabi dekat Madinah. Dia kata, ya Rasulullah, kami ni tak ada peluang nak datang jumpa kamu ya Rasulullah, melainkan pada bulan Rejab saja. Pada bulan Rejab ni sebab orang jahiliah semua duduk diam-diam dalam rumah, tak buat keganasan kat luar, dia tak merompak sebab mereka muliakan bulan Rejab. Jadi bila kami bulan ni je kami dapat sampai Rasulullah untuk mengaji. Nabi kata, ahlan li talibil ilm, selamat datang pada orang yang mengaji, la ghaira khazaya wala nadama, kamu tidak akan menyesal selama-lamanya dan kamu tidak akan dihinakan selama-lamanya. Sebab itulah orang belajar agama ni takkan dihinakan selama-lamanya. Macam Abu Hurairah dulu, memang pada mulanya anak kita akan jadi susah. Masuk sekolah tahfiz 4 tahun, lambat dengan orang lain dah masuk form 3, dia masih lagi tahfiz tahun 1, tahun 2. Oleh semua anak dapat 9A, 10A apa semua, kita pun rasa macam rendah diri. Allah, anak orang tu cakap orang putih, terror apa semua, pandai, SPM hebat, ini tak ada apa lagi, bawa tahfiz tahun 2, tahun 3. Tapi wallahi tuan-tuan rahimakumullah, kalau betul cara dia, insya-Allah kita akan lihat anak tu jadi lebih hebat daripada orang lain. Barakallahu fikum. Itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pengajaran sikit daripada Abu Hurairah. Qala, dia telah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu kuat berkelahi. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat berkelahi. Innamasyadid, sesungguhnya orang yang kuat itu ialah alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, iaitu orang yang memiliki dirinya ketika dia marah. Cantik hadis ni kan. Hadis ni kata nak bagi tahu, bukanlah orang kuat bergaduh tu yang kuat sebenarnya. Orang kuat tahan diri itu ialah orang yang sebenarnya ialah orang yang sabar. Sama tu juga, bukanlah orang kuat tu orang kuat angkat besi apa semua. Yang kuat tu orang boleh bangun sembahyang subuh jemaah, itu orang kuat. Bukanlah yang kuat tu apa? Kuat tu yang boleh mengaji setiap hari syariat istiqamah. Orang bukanlah orang kuat tu orang yang kuat apa semua, exercise apa semua lagi 10 round. Kuat itu ialah kuat dalam sabar dalam mentaati Allah, sabar meninggalkan maharim Allah, sabar dalam aqdarillah. Sebab tu kita kata yang paling kuat itu ialah orang yang sabar. Tetapi ada hadis Nabi SAW, hadis lain Nabi kata apa? Al-mu'min al-qawi ahabbu ila Allah minal mu'min al-dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih Allah Ta'ala cintai daripada orang mukmin yang dhaif. Tetapi kullu minhuma khair, tapi dua-dua sekali bagus. Maksudnya, janganlah pula hadis ni kata, lepas ni kita jangan latih anak kita wrestling, tak boleh. Kita kata yang sabar tu, yang penting ialah sabar kemarahan. Tidak. Nabi dulu, sahabat Nabi SAW kata memang dia galakkan para sahabat melatih anak-anak mereka untuk kuatkan badan. Betul? Betul kata la sabaqa ila fil nas al-hafin aw janah. Nabi kata tidak ada perlumbaan. Maksudnya Nabi tak kasih kita ni berlumba-lumba bertanding-tanding dalam perkara-perkara, melainkan dalam lumba kuda, lumba mana, lumba wrestling, lawan wrestling. Sebab apa? Benda tersebut digalakkan untuk melatih kekuatan badan. Sebab tu Nabi dia latih para sahabatnya, Nabi galakkan para sahabatnya untuk melatih anak-anak mereka untuk wrestling. Yang lembik je main iPad 24 jam main game apa tak. Kita kena latih anak kita, hantar anak kita belajar silat, hantar apa semua. Tetapi hadis ni juga maksudnya bukanlah kekuatan tu hanya kuat berlatih badan tadi. Jadi kekuatan juga adalah kekuatan menahan jiwa daripada marah. Itu maksud yang dimaksudkan dalam hadis ini. Ada apa-apa soalan? Yes. Naam. Sudah balik tak yang muslim yang da'i dengan muslim yang Nama kita al-mu'min al-qawi. Orang mukmin yang kuat itu
lebih Allah Ta'ala cintai daripada orang mukmin yang dhaif, yang lemah. Qawi di sini, kuat di sini, kuat daripada semua segi lah. Kuat dari segi, katakanlah dia kuat dari segi hafalan, lebih Allah Ta'ala suka. Kuat dari segi beribadah, lebih Allah Ta'ala suka. Kuat dari segi satu bidang yang dia ada. Contohnya, qawi sini kuat. Bahasa Arab bila sebut qawi, kuat tu maksudnya dia qawi dalam hadis maksudnya. Kuat dalam benda-benda yang baik lah. Jangan pula qawi dalam mengeluarkan album, itu lain cerita. Dia qawi dalam agama, kuat dalam agama, kuat dalam dunia boleh juga. Maksudnya orang mukmin yang kuat dalam kedoktoran contohnya, Allah Ta'ala lebih cintai sebab dia lebih manfaat. Sebab Nabi kata khairun nas man anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaat kepada manusia yang lain. Sebab tu kita kata sebenarnya kita semua ni boleh jadi pendakwah melalui kekuatan diri kita masing-masing. Kalau saya sebagai ustaz, saya punya kelebihan untuk berceramah. Saya berceramah, tuan-tuan mungkin ada yang pandai masak. Contohnya, berdakwah melalui masakan. Macam mana ustaz berdakwah masakan? Maksudnya kalau ada program, dia buat makanan dia, sedap makanan dia. Jadi orang nak datang lagi ceramah tu. Contohnya, pendakwah dari segi dia ni pakar dalam bidang broadcast apa semua ni, macam orang buat di sini. Kita ni kekurangan kepakaran ni dalam orang sunnah kita ni. Kita tak ramai yang pakar ni, yang pegang TV television semua ialah ahli-ahli bid'ah belaka. Yang buat yang Hanana tak 24 jam tu. Kita nak ahli sunnah ni yang pegang benda ni, yang buat boleh keluarkan video yang mantap, keluar television apa semua. Ini kita nak betul al-mu'min al-qawi, yang kuat tu lebih Allah Ta'ala cintai. Tetapi Nabi kata kullu fihi ma khair, tapi kedua-duanya bagus. Yang kuat pun bagus, yang lemah pun bagus. Selagi mana dia orang yang mukmin, maka dia dulu bagus. Tetapi lebih dicintai oleh Allah SWT. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada soalan lagi? Hadis seterusnya, iaitu wasur'atu bidhamm sad wa fathir ra wa asluhu indal arab man yasru'un nas katsira, iaitu orang yang as-sur'ah dengan dhammahnya sad, iaitu dhammahnya bagi depan lah, dengan fathahnya ra. Menurut asalnya menurut bahasa Arab ialah orang yang sering berkelahi dengan orang lain. Sebab tu kata maksud ni bukan yang kuat tu kuat berkelahi, yang kuat tu ialah kuat sabar dan kuat fizikalnya, kuat imannya, kuat akidahnya. Hadis seterusnya, an Sulaiman bin Sardin radhiyallahu anhu, dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu qal kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku duduk bersama dengan seorang lelaki, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yastabbani, yastab warujulani yastabbani. Dia kata dan dua orang lelaki sedang saling maki-memaki. Maksudnya ni zaman Nabi SAW. Maksudnya kita kata, kita nak beritahu bahawa ini fitrah manusia lah. Kita kata ada sahabat bergaduh, kita tak boleh kata oh sahabat tu maksudnya maksum apa semua. Tak, sahabat tu memang generasi yang mulia, tapi kita kata mereka juga manusia biasa. Sebab itulah kita ni Allah Ta'ala telah jadikan bagi sahabat tu contoh bagi kita. Sebab mereka tu paling dekat dengan diri kita. Para sahabat paling dekat. Para sahabat pernah bergaduh, para sahabat pernah bercerai, para sahabat pernah maki kawan-kawan dia. Abu Bakar dengan Umar pernah bergaduh. Kalau kita baca kisahnya, Abu Bakar dengan Umar pernah bergaduh sampai dia kata orang putih kita slam on the door on the face, apa bom tu kan. Sampai macam tu dia pernah berlaku pada antara Abu Bakar dengan Umar, pernah bergaduh sampai tahap tu sekali. Kita kan tak pernah gaduh macam tu. Kita kata para sahabat radhiyallahu anhu, pernah sahabat dia bergaduh tanah, berebut tanah pun ada. Lepas tu kita kata nak mencari contoh pada Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu. Sebab para sahabat ni telah menunjukkan cara beragama yang sempurna. Sebab itulah kita ni bila nak tunjuk cara agama, kita tengok para sahabat lah. So mereka kaum yang Allah Ta'ala telah pilih untuk menjadi sahabat Nabi. Kita kalau kita ada anak, kita ada satu syarikat yang besar, syarikat yang hebat, kita nak biarkan bagi pas syarikat tu ke anak kita, mesti kita dah sediakan persediaan tu tak, dengan dia punya pekerja yang bagus, CEO, penasihat yang bagus, apa semua. Takkan kita nak bagi syarikat tu kepada anak yang kita sayang dalam keadaan yang teruk supaya dia menanggung kesusahan. Jadi Allah Subhanahu Taala bila dia amanahkan Nabi SAW untuk menanggung agama ini, maka Allah Taala telah persiapkan di sekeliling Nabi itu orang-orang yang hebat untuk mempertahankan agama ni. Betul tak, agama kita ni kita kena rujuk pada para sahabat. Jadi
Jadi tanya balik, amalan kita ni ada tak amalan ikut para sahabat radhiyallahu anhu? Sahabat lu bila meninggal ada tak buat tahlil? Tanya soalan lu. Tanya soalan ni, para sahabat lu bila meninggal ada tak buat tahlil? Malam tadi ni Hamzah meninggal, malam ni kita tahlil rumah siapa malam ni? Tak pernah ada. Para sahabat dia sayang Nabi ada tak? Dia pergi berarak daripada stadium mana sampai ke stadium mana, agak spanduk. Cuba cek mana, tak ada. Kalau ada, saya ala ra'si wal ain, terletak hadis atas kepala kita. Para sahabat sayang Nabi ada tak pergi kumpul kat satu kawasan luas kita main sama. Lembat macam tu. Tak ada. Lepas tu kita tahu para sahabat dah tunjukkan cara yang terbaik dalam beragama, maka rujuk agama ni para sahabat. Itu kata Imam Malik rahimahullah, tidak ada benda yang boleh mengelokkan umat ni melainkan perkara yang telah dielokkan oleh umat-umat sebelumnya, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Ikut para sahabat radhiyallahu anhum. Dan apa yang hari ini bukan apa yang hari itu bukan agama, maka hari ini juga bukan agama, kata Imam Malik lagi. Kalau hari itu pada zaman sahabat bukan agama, maka hari ini juga dia bukan agama. Zaman sahabat dia tak termasuklah agama ni, berarak-barak nak menuduh Rasul ni. Hari ini juga bukanlah, kita kata berarak-arak tu part of agama kita. Wallahu a'lam bissawab. Dia kata lagi, warajulani yastabbani wa ahaduhuma, dan salah seorangnya qadih marra wajhuh, telah merah padam wajahnya. Sebab apa? Sebab marah tadilah. Wan tafakhat audajuhu, dan sampai nampak dia punya urat-urat kat tengkuk dia ni, sampai membesarlah urat lehernya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, inni la'alamu kalimatan, sungguhnya aku ini tahu satu kalimah. Lau qalaha, kalaulah lelaki tersebut mengatakannya. Lau qalaha, kalau dia mengatakannya, maka la zahaba anhu, akan pergilah daripadanya ma yajid, iaitu apa yang ada pada dirinya, iaitu kemarahan tadi. Lau qala, iaitu kalau dia katakan apa dia, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalau dia ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka zahaba minhu ma yajid, akan pergilah daripadanya apa yang ada pada dirinya tadi. Maka kita kata kat sini, faqalulah, maka mereka berkata kepadanya, innan nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya, lalu mereka berkata kepadanya, pada lelaki tadi, sesungguhnya Rasulullah SAW sudah telah bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sebenarnya hadis ni ada sambungan lagi sebenarnya. Iaitu lelaki tu kata, yelah aku dengar apa yang Nabi cakap lah, kata. Yelah aku dengar apa Nabi cakap. Maksudnya Nabi SAW cakap kat dia direct ke cakap dekat? Dia kata aku dengar lah apa yang Nabi cakap. Maksudnya apa? Maksudnya dia dengar Nabi cakap, tapi kenapa Nabi tak cakap kat dia direct? Dia kata, oi, cakap auzubillahi minasyaitanir rajim. Sebab apa? Sebab apa? Yang ni kaedah kita dalam, lepas tu kita kata kadang-kadang orang kan bila marah dia kata istighfar, kata macam tu kan. Sebenarnya itu bukan cara dia. Satulah bila kita orang tengah marah, satu pengajaran hadis ni iaitu marah, ubat dia ialah cakap auzubillah minasyaitanir rajim. Sebab tu kaedah Nabi SAW, nanti kita akan jumpa hadis ni, kalau marah apa kita buat? Baca auzubillah. Lagi kalau tak boleh, kalau berdiri, duduk. Kalau tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, pergi ambil semayang. Tak boleh semayang, ambil semayang. Tak boleh juga, pergi semayang 2 rakaat. Banyak hilangkan marah. InsyaAllah lepas semayang 2 rakaat tu hilanglah kaedah dia. Cuma yang kita kata, itu semua makruf, biasa kita dengar ustaz kita ceramah apa semua. Isu yang biasa orang timbulkan iaitu bila orang marah, katakanlah tengah bergaduh lelaki dan bini, kita kata, mengucap bang, mengucap. Betul tak? Setengah orang astaghfar, tu cerita Melayu dulu, astaghfar.
Kita kata betul tak itu petunjuk Nabi SAW? Kata para ulama, Syekh Saleh bin Najib rahimahullah, dia kata kalau ada orang macam ni, kita tengok orang tu jenis macam mana. Kalau orang tu jenis, kalau kita ingat Allah, kata apa ingat Allah, apa ingat, sebab dia ni marah. Orang tu kadang tengah marah, dia lagi cakap apa kat dia, memuju lalu melintang patah, dia akan maki habis semua. Lepas tu kan setengah orang bila kata ingat Allah, dia akan astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu bagus. Ini bagus. Tapi ada setengah orang dia kata ingat Allah, apa ingat Allah, apa ingat Allah, aku tengah tension ni. Nampak tak? Kalau ada orang macam tu, jangan kita nasihat tu direct. Hal tu Nabi SAW dia tak cakap direct kat orang tu. Dia kata kat sahabat dia. Kalau Nabi saja cakap kuat-kuat, kalaulah dia ni tahu apa kalau dia ucapkan perkataan ni, saya akan hilang. Nabi tak cakap direct kat depan. Sebab apa? Manusia ni kadang-kadang bila tengah marah, kalau cakap direct depan dia akan react. Itu psikologi Nabi SAW. Nabi tak terus kata, kau ni sabarlah, ucap la ilaha illallah, auzubillahi minasyaitanir rajim. Nanti dia akan mengamuk. Pertama, bila kita buat macam tu, dia akan mengamuk kat Nabi. Bila mengamuk kat Nabi, hukum dia macam mana? Masya Allah, besar dosanya. Allah Ta'ala kata, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din anta wa ta'amalukum wa antum la tash'urun. Kata Nabi SAW, kata Allah Ta'ala dalam Quran dan surah Al-Hujurat, jangan kamu angkat suara kamu fawqa sautin nabi, lebih dari suara Nabi. Wa la tajharu lahu bil qawli, jangan kamu panggil dia kajahri ba'dikum li ba'din, kamu panggil Nabi, oh Rasulullah, tak boleh panggil macam tu. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun, akan terhapus amalan kamu. Betul, seorang sahabat nama dia Qais bin Syammas. Seorang sahabat nama dia Qais bin Syammas, dia ni suara dia memang kuat. Dia ni yang cakap melahor orang Perak kata. Melahor je cakap. Cakap macam suara kuat, macam gangster, macam setengah orang kan macam tu kan. Jadi dia masa bila dengar ayat yang turun ni, duduk dalam rumah dia diam. Dia kata kenapa? Dia kata mana Qais bin Syammas? Mana Qais bin Syammas? Jadi sahabat hantar dekat rumah Qais bin Syammas. Qais bin Syammas kata, habislah amalan aku semua dah terhapus. Amalan aku semua dah terhapus. Sebab apa? Suara aku lebih tinggi daripada suara Nabi. Nabi kata tak, Qais bin Syammas tak termasuk dalam hadis tersebut. Sebab Qais bin Syammas ni memang suara dia kuat. Semula jadi suara dia kuat. Bukan maksud dia nak meninggikan suara kat Nabi SAW. Jadi kita patah balik pada kisah tadi, kenapa Nabi SAW tak cakap terus kat direct kat depan-depan muka dia? Sebab takut jadi macam tu lah. Takut dia akan bercakap dekat Nabi dengan suara yang begitu kuat, lalu dia telah marahi Nabi, akan menyebabkan orang tadi telah melakukan perbuatan yang sangat berdosa. Apatah lagi kalau takut jadi keluar kata-kata kufur pula. Seperti kita kata ingat Allah, apa ingat Allah, itu kufur tu. Kata tu boleh bawa kepada kufur. Sebab itulah cara dia tak sah. Kita bila orang tengah makan tak kata astaghfar tak payah, jadi diam dia marah. Lepas tu baru cakap tu, Nabi kata cakap perlahan kat sahabat tu kan. Dia kata dekat Sulaiman besar, kalaulah dia tu tahu satu perkataan, mesti hilang marah dia. Akhirnya bila ramai-ramai jumpa kat dia, kau tahu tak Nabi kata apa tadi? Ya aku dengar lah, dia kata. Aku dengar lah apa Nabi cakap, iaitu ucap a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu satu. Pengajaran yang lain, kita kata hadis Nabi SAW, kenapa mengucap a'udzubillahi minasyaitanirrajim boleh hilang ni kemarahan? Sebab hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Inna syaitan la yajri fi ibn Adam majrad dam. Kerana syaitan itu berjalan dalam anak dan melalui perjalanan darah. Makin besar, makin kuat syaitan tersebut, makin marah. Sebab itulah Nabi SAW, dia bila kita puasa, Nabi galakkan bila kita ni orang muda semangat kuat, kita galakkan puasa. Bila puasa tu dia kecil sikit. Dari diuk jadi jalan ipoh je kan, kecil je. Diuk laju kan, so jalan ipoh sempit, selalu jam. Jadi dia tak laju sangat. Lepas tu dia nak ajar kita bahawa kita ni makin kuat ikut hawa nafsu, makin kuat kita akan ditipu daya oleh syaitan. Lepas tu ubat dia cakap a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tapi kenapa bila sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim tak jalan ustaz? Soalan ni biasa kita dengar. Ustaz, kalau saya baca a'udzubillah dah, time mengaji baca 1-3 baris dah, mengantuk. Dah tak nampak baris dah. Dah macam lagi dah barisan tu kan, tak? Sebab apa? Kata para ulama, kalau kita sampai datang kelas hadis kelas jin dan syaitan saya Selasa malam, ada satu bab kenapa bila sebut auzubillahi minasyaitanirrajim tak jalan juga. Pertama, kita kata auzubillahi minasyaitanirrajim tu memang satu senjata yang ampuh, kata Indonesia. Ampuh tu senjata yang hebat. Dia seumpama pedang yang hebat, auzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau tebas kepala mesti putus punya.
Maksudnya kalau tebas kepala syaitan, mesti syaitan akan lari punya. Tetapi siapa yang ucapkan auzubillahi minasyaitanir rajim? Macam kita ada satu pedang yang hebat, bagi ke orang yang pertama lemah. Pedang yang hebat, pedang Conan tu dia tak angkat, berat. Yang kedua dah angkat pun dia goyang. Yang kedua nak hayun pun tak kerti. Berkesan tak pedang yang hebat tadi? Tak berkesan. Begitu juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia kata seumpama pedang yang hebat, tetapi kalau orang tu sendiri dia tak beramal, dia sendiri tak solat, tak zakat, tak puasa, tak apa semua, tak istiqamah, tak bertakwa kepada Allah, tak bertawakal, tak takut Allah, tak meninggalkan syirik, tak meninggalkan bid'ah apa semua, kalau dia tak ada semua benda ni, dia baca macam mana pun tak jalan. Lepas tu ini sebabnya kenapa para ulama imam-imam kita dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim berkesan. Kita baca tak berkesan. Kita baca macam kita membaling batu. Kata satu ulama tu, kata Ibn Jauzi, kata macam kita baling batu kepada anjing ni. Baling batu kecil-kecil, anjing tu lagi datang balik, anjing lagi datang balik. Sebab kita di sini. Saya buat satu kisah Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Imam Abu Hanifah ni dia satu ulama yang alim, warak apa semua. Padanya dirinya alim, warak semua ada kat dia. Jadi satu hari berlaku pada zaman dia, seorang perempuan ni dia kena rasuk. Perempuan tu kena rasuk. Bila kena rasuk, orang report ada dekat Abu Hanifah. Wahai Abu Hanifah, ada seorang perempuan yang kena rasuk dengan satu jin. Abu Hanifah dia buka selipar dia, dia pas kat anak murid dia, kata kau pergi acah selipar dia dekat perempuan tu. Baru selipar nak acah selipar kat perempuan tu, jin kata aku keluar. Jin tu keluar. Jin tu nak keluar. Bila Abu Hanifah meninggal, perempuan yang sama kena rasuk jin yang sama. Perempuan yang sama kena rasuk jin yang sama. Lalu anak murid Abu Hanifah tadi report, dia pun buka selipar, dia buat cara yang sama Abu Hanifah. Ni pergi acah. Jin tu kata, ini bukan selipar Abu Hanifah. Ini bukan selipar Abu Hanifah. Jin tu tak takut. Dalil bahawa sebenarnya jin takut kepada orang yang bertakwa. Sebab Nabi SAW dalam hadis sahih kan, Umar radhiyallahu anhu masalaka fujjan qad illa syaitan yasluku fujjan akhar. Kan kata Nabi SAW, Umar tak jalan satu jalan, melainkan syaitan akan jalan yang lain. Kena bertakwanya Umar tadi. Sebab itulah begitu baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau diri tak bertakwa, diri tak jaga, time hantu keluar baru nak baca auzubillahi minasyaitonirrajim, tak jadilah. Akhirnya panggil ustaz. Kata orang ni, ustaz tu bini tengah apa semua, anak tengah kecoh-kecoh nak siap sekolah, ustaz tolonglah ustaz kata. Lepas tu kita nombor satu, diri tu dulu kena betulkan. Lepas tu kita baca auzubillah, tak berkesan sebab apa? Sebab di sini. Yang kedua, bila kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak kita memahami akan makna yang sebenar. Bila sebut a'udzu, aku minta perlindungan, maksudnya ialah kita meletakkan bahawa diri kita ini tidak ada daya dan upaya untuk menghadapi syaitan melainkan dengan Allah Ta'ala. Ya. Sebab tu dalam Al-Quran, Allah Ta'ala tak pernah sebut dalam Al-Quran sekalipun kata pergilah berlawan dengan syaitan. Tak pernah. Tak pernah. Musuh Allah Ta'ala kata, lawanlah kafir, jahidul kufar wal munafiqin waghluz alaihim. Pergilah perang wahai Nabi, peranglah orang kafir dengan orang munafikin, berkeras terhadap mereka. Tapi tak pernah Al-Quran kata kamu berperanglah dengan iblis. Sebab apa? Sebab iblis ni musuh yang kuat. Walaupun Allah Ta'ala kata inna kaidukun, sungguhnya ya innaka dasyaitan kana dha'ifa, sungguhnya penipuan syaitan tu lemah bagi orang yang bertakwa. Tapi bagi orang, sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Quran sentiasa Allah Ta'ala kata wa idza yanzagu syaitan nazghun fasta'iz billah. Bila syaitan kacau, fasta'iz billah. Idza qara'tal Quran fasta'iz billah. Bila kamu baca Quran, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, biasanya kalau minta berlindung kepada Allah, biasanya Allah Ta'ala akan sebut kalau dengan musuh-musuh kita di kalangan manusia, kita buat baik. Katalah kita ada kawan yang tak apa-apa, pangai apa semua, ni musuh di kalangan manusia. Allah Ta'ala kata apa? Fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Kamu kena berlembut dengan orang kamu, orang yang buat tak elok kat kita apa semua. Allah Ta'ala kata dalam Quran, dalam surah Fussilat tu, so berbuat baik dekat orang yang bersalah-salah dengan kita dengan cara akidah yang baik. Tapi dalam Quran dengan hadis tak pernah kata sekalipun kamu berbuat baik dengan syaitan kata. Mana tahu satu hari dia nak berubah ke?
Tak benar. Kan? Sebab seorang kata, ustaz yang saya kawan ni jin. Tapi mana satu kita boleh dakwah jin tersebut? Ya, kita boleh dakwah jin tapi bukan berkawan dengan dia. Dakwah pun tidak ikut letak kan? Dakwah cara dakwah dia pun ada kaedah dia. Ada kaedah nak dakwah jin tu. Macam setengah ulama seperti Syekh Abdul Wahid Salam Al-Bali, Syekh Abdul Wahid Salam Bali, dia dakwah jin. Bila kita jin tu kena rasuk seorang tu, dia akan dakwah jin tersebut. Patah balik pada kisah tadi, maka kita kata a'udzubillah tu, aku minta lindung pada Allah. Maksudnya kita, jiwa kita kata betul-betul, ya Allah, ya Tuhanku, aku tak mampu nak menghalangi penipuan syaitan ni, ya Allah. Sebab penipuan syaitan ni, pertama syaitan ni dia kenal anak Adam semenjak pada zaman Adam pertama hari dicipta lagi dah. Dan dia dah awal-awal lagi dah kata, sungguhnya ini sungguhnya la tamalak. Dia kata sungguhnya manusia ini hamba yang tak memiliki jiwa ni sendiri. Maksudnya apa? Kita ni sentiasa berubah dengan suasana. Patutlah bila pertama-tama sekali bila Nabi Allah Ta'ala cipta Nabi Adam tu, kosong lagi dalam tu, macam tembikar kan, syaitan ketuk. Kosong, kata. Ini halai tamalak. Ini makhluk Allah yang tak boleh miliki diri dia sendiri. Maksudnya apa? Patutlah kita ni manusia ni macam satu balang yang kosong. Apa yang kita isi dalam tu, itulah kita. Kalau kita masuk anak kita hip hop, jadilah hip hop anak kita. Masuk anak kita apa semua benda-benda barat, jadi baratlah dia. Lepas tu syaitan dah tunjukkan, hadis dah tunjuklah kita, fa'inna insan la tamalak. Manusia ni tidak memiliki jiwa dia. Apa yang diisi itu yang dia akan jadi. Yang kedua, iblis ni dia dah pernah tipu atuk kita yang pertama. Apa yang menyebabkan kita rasa kita boleh selamat dengan penipuannya, sedangkan kita ni lebih kurang hebat daripada Nabi Adam? Sebab tu kita kata kisah pada Nabi Adam tu dah mengajar kepada kita, syaitan ni boleh tipu Nabi Adam, dan dia boleh tipu kita. Sebab tu bila kita sebut a'udzubillah minasyaitanir rajim, kita kata, ya Allah, aku tak mampu nak menghadapi syaitan ni, ya Allah, hebatnya kejahatan dia, yang jahat, yang hebat. Oleh itu aku minta lindung kepada Engkau, ya Allah. Itu satu, baru dia berkesan. Yang kedua, dia kata syaitan ar-rajim. Ar-rajim maksudnya apa? Yang direjam, ataupun yang merejam dengan, maksud dia ar-rajim itu dua maksud. Satu, dia syaitan tu yang direjam dengan rejaman api neraka, ataupun dia itu yang merejam. Merejam apa? Syaitan tu yang merejamkan was-was ke dalam hati manusia. Satu dalam Nabi, dalam hadis riwayat Abi Daud, Nabi kata, fa inna syaitan la mantul li bani Adam wal malakul la mantul li bani Adam. Sungguhnya syaitan itu ada penipuan, jin itu ada penipuan dalam hati anak Adam, dalam malaikat juga ada bisikan dalam hati anak Adam. Kita tafsirkan ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala mengilhamkan yang buruk dan mengilhamkan yang baik. Macam mana ilham buruk yang baik tu? Iaitu yang buruk itu iaitu melalui syaitan, dan baik itu daripada itu. Sebab itulah kata Ibn Qayyim, dia kata, sebab apa kenapa ada setengah orang jahat lagi banyak daripada baik, sedangkan Allah Ta'ala kata dalam Quran, malaikat pun ada bisikan, syaitan pun ada bisikan. Sebab ada hadis riwayat Abu Daud, kata syaitan ni akan berganti, dan malaikat ni akan berganti-ganti menghasut kita ni, macam mana bergantinya siang dan malam. Dan tak semua negara siang malamnya sama panjang. Kalau malamnya panjang, maksudnya syaitan tu yang lebih lah dia punya godaan ni. Maka kita kena minta lindung lebih daripada itu. Sebab itulah kita diminta, disuruh berlindung daripada a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kena faham betul-betul a'udzubillahi minasyaitanir rajim, barulah dia menjadi a'udzubillah minasyaitanir rajim. Ini macam a'udzubillah, macam baca jampi je. Bila nampak anjing, tabat. Masa dia kecil dulu, bila nampak anjing sebut tabat. Panjang mata anjing tu tabat. Apa tabatnya apa? Tabat syada tu kan. Tabat. Ini jampi, Quran bukan jampi. Sebab tu kita jadikan auzubillahi minasyaitanir rajim tu jampi, bukannya doa. Sebab tu tak jadi. Dan auzubillahi minasyaitanir rajim tu ialah doa. Barakallahu fikum. Apa maksud syaitan? Yang berlalu batas. Syaitana maksudnya ba'uda. Syaitana maksudnya menjauh. Syaitana maksudnya jauh. Jauh daripada siapa? Jauh daripada rahmat Allah. Syaitan, ada syaitan manusia, ada syaitan jin. Syaitan ada syaitan manusia, ada syaitan jin. Syaitan manusia siapa? Kita, bukan saya.
Akak tu kata kita. La. Siapa yang mengajak kepada keburukan, itulah syaitan. Lepas tu kita kata kita baca qul a'udzu bin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Masukkan waswas dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, di kalangan jin dan manusia. Lepas tu siapa-siapa manusia yang ajak masukkan waswas dalam hati manusia, kita boleh panggil dia syaitan. Mah, dia datang kelas yayasan taklim pagi ni, jomlah takbir lah, kita pergi cari tempat lain, kita cari kita punya kursi set baru. Syaitan. Apa ni syaitan? Syaitan lah. Adakah syaitan dengan iblis tu sama? Syaitan dengan iblis adakah sama? Lain dari segi apa? Iblis dia menjelma, syaitan tak menjelma. Iblis kepala, syaitan tentera. Iblis itu adalah syaitan, tapi tak semua syaitan itu iblis. Tapi dia dua spesies yang sama. Maksudnya apa? Jadi saya saja suka buat ayat pening-pening, saya susun balik. Iblis, syaitan daripada spesies yang sama, bangsa yang sama. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam dunia ini bangsa yang berakal ada 3 je bangsa yang berakal: manusia, malaikat, jin. Syaitan masuk mana? Syaitan masuk mana? Jin. Syaitan masuk dalam golongan jin. Sebab apa? Sebab apa? Sebab wa khalaqal janna min marijim min nar. Selalu baca surah Ar-Rahman. Dan diciptakan jin itu daripada api yang menyala-nyala, marijim min nar. Jadi jin daripada apa? Api kan? Bila Iblis tak nak sujud dekat Adam, apa alasan dia? Sebab apa? Khalaqtahu min nar, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan aku daripada api, kamu ciptakan dia daripada tanah. Maksudnya iblis daripada api. Maksudnya spesies yang sama. Habis tu apa bezanya? Iblis ni ialah jin yang jahat. Dia ajak kepada kejahatan. Itu dia panggil syaitan. Jadi jin yang jahat tu kita panggil syaitan. Yang bisikkan tu kita panggil syaitan. Dan yang mula-mula sekali yang tak nak sujud kepada Allah, itu namanya iblis. So perkataan iblis tu daripada perkataan la bisa, maksudnya orang yang terkeliru padanya. Dia keliru akan kebenaran. Dia keliru akan, maksudnya mana lagi bagus, api ke tanah? Dia sangka api tu lebih hebat daripada tanah. Betul ke api lagi hebat daripada tanah? Tak semestinya. Tanah memberi kesuburan, tanah memberikan tanaman, tanah memberikan apa semua, tanah tempat orang ditanamkan, tanah tempat kita kembali, tanah tempat kita manusia dicipta, tanah tempatnya air dalam tu. Jadi iblis ni dia confuse. Tentu berkaitan labisa tu panggil talbis. Talbis tu maksudnya penipuan syaitan. Macam mana syaitan tu dia tertipu dengan dirinya sendiri. Itu maksud iblis. Iblis tertipu daripada diri sendiri. Dia sangka api tu lebih bagus daripada tanah. Ini kita kata musibah orang yang pakai akal lah. Lepas tu kita kata, kau ni suka pakai akal nak fikir mana baik mana jahat. Macam iblis nampak kau ni. Orang kata aku iblis, yes. Iblis sangka pendapat dia rasa api tu lagi bagus daripada tanah kerana akal dia. Sebab tu kita ni, kalau kita tengok satu benda, aku rasa benda ni okey lah. Sebab apa okey? Sebab I rasa lah. I rasa tak boleh. Okey tak okey ialah agama kata okey tak okey. Itu masalah kita. Kita ni musibah kita. Kita selalu suka buat benda yang kita sangka benda tu bagus dasar atas dasar pemikiran kita sendiri. Kita tak pernah tanya pun apa hukum syarak kata benda tersebut. Contoh Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Hujurat juga, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului Allah dan Rasul maksudnya apa? Mendahului dari satu segi perbuatan, maksudnya dia rasa pendapat dia dulu dia nak ambil daripada pendapat Al-Quran Allah dan Rasul. Itulah kata para ulama. Contoh Imam Nawawi rahimahullah, dia kata apa? Haram
bagi seseorang masuk dalam satu bidang dan satu perniagaan, melainkan dia tahu dahulu apa hukum perniagaan yang dia buat lakukan. Dan berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Tidak halal bagi seseorang yang masuk ke dalam pasar-pasar kita, melainkan dia telah mengetahui apa hukum perniagaan dia nak lakukan. Orang kita tak, dia masuk dulu, dah masuk dah mau forex, dah berjuta ringgit masuk, baru dah tanya, Ustaz apa hukum forex? Juta ringgit dah masuk dah. Itu berat haram, perbuatan ni haram, apa semua perniagaan yang ada usaha gharar, apa semua penipuan. Allah, Ustaz dah masuk juta, Ustaz macam mana? Dah pening. Ustaz pun jam nak jawab. Kita nak masuk juta, nak kata nak buang kan? Sembahyang buang duit. Dulu masa sebelum masuk tadi tak tanya Ustaz dulu. Ini la tuqaddimu, tak jumpa Ustaz. Kita tak jumpa derai Ustaz lah. Alhamdulillah, betul, la tuqaddimu baina yadayhi wa rasulullah. Itu kesimpulan daripada pengajian kita dari dua hadis Nabi tadi. Saya duk membebel adalah tak beri structure sangat. Apa yang terlintas dalam kepala ajalah apa yang lalu wallahu taala alam bisawab. Ada soalan? Dia satu grup ke ada satu orang? Satunya iblis. Jadinya macam mana? So dia diumban ke dunia. Jadi macam mana? Apa yang macam mana tu? So yang suruh iblis seorang. Iblis. Masa tu memang satu kumpulan iblis ke? Iblis satu je lah, satu iblis, satu ekor iblis tu. Kan hadis kata dia berubah jadi ular. Dia berubah jadi ular, lepas tu dia, itu dari Israeliat lah. Kisah dia telah azallahuma syaitan anha. Allah Ta'ala panggil apa? Fa'azallahuma syaitan. Syaitan telah menggelincirkan keduanya. Maksudnya Allah Ta'ala panggil iblis tu syaitan juga. Fa'azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Patutnya juga dia ni kana minal jin. Allah Ta'ala kata sujudlah semua sujud kepada Adam kecuali iblis. Kalau Allah Ta'ala sambung kana minal jin, dia termasuk dari kalangan jin. Sebab pertama Allah Ta'ala panggil dia syaitan, yang kedua Allah Ta'ala panggil dia jin. Maksudnya dia itu memang spesies jin, dan dia ialah jin yang telah lari pada rahmat Allah. Allah Ta'ala panggil dia syaitan. Jadi macam mana dia tipu tu kaedah Allah Ta'ala bagi. Macam dia boleh masuk syurga Ustaz, dia boleh masuk jumpa Nabi. Itu kata Allah Ta'ala punya atas kehendak Allah, qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dengan qadar dan qadar ni itulah kita ni berada dalam muka bumi ni. Allah Ta'ala telah mengqadarkan memang nak jadi. Sebab apa? Itu hanyalah sababnya, musabab. Sebenarnya Allah Ta'ala memang dah tertulis dah dalam Lauh Mahfuz yang kita semua akan ada dalam dunia. Cuma penyebab itu kisah dia. Sebab itulah bila Nabi Musa pernah berdebat dengan Nabi Adam AS. Nabi Musa kata, wahai Nabi Adam, kalau bukan kerana engkau lah, kita semua dalam syurga dah, kata Nabi Musa. Nabi Musa kata, macam kita kecil-kecil dulu kan, kalau Nabi Adam tak makan kan, kita dalam syurga. Kali akhirnya Nabi Adam kata, adakah kamu nak salahkan aku atas apa yang Allah Ta'ala telah tuliskan di atas Lauh Mahfuz? Soalnya turunnya kamu ke dalam muka bumi Allah Ta'ala, ke dalam muka bumi ni ada memang telah tertulis. Adapun memang aku silap, aku makan akar buah tadi. Tapi kesilapan aku tu, turunnya kamu ke muka bumi tu atas apa yang telah diqadarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak disalahkan aku atas apa yang kita ada sekarang dalam muka bumi Allah. Tak macam agama Kristian, dia kata kita ada original sin, kita terpaksa menanggung dosa Nabi Adam. Sebab tu kita kena ambil submission, apa tu, kita kena ambil salvation melalui Jesus. Sebab tu Jesus pergi salib diri dia sebab nak minta ampun atas dosa Nabi Adam. Apa kena nak dosa orang lain, kita pula kena tanggung. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukuplah, no? Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.